Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan setiap detik dan setiap saat itu mempunyai nilai-nilai ibadah, mempunyai nilai-nilai pahala. Sekalipun dalam segi umpamanya ialah kita membantu isteri, kita menguruskan anak-anak, kita membina hubungan antara kejiranan, umpamanya ialah membersihkan halaman, membersihkan apa juga berkaitan dengan persekitaran rumah. Makanya apabila diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia merupakan menjadi satu ibadah umum, suatu perkara yang akan membawa kepada pahala, suatu perkara, suatu perbuatan yang akan membawa kepada kebajikan dan akan mengeratkan hubungan antara manusia. Makanya tuan-tuan, dalam menjaga dan mengeratkan hubungan antara manusia ini, makanya ada perkara-perkara yang kadang-kadang berlaku dalam kehidupan manusia, terutamanya dalam hubungan kekeluargaan ini, akan berlaku beberapa bentuk perselisihan faham, berlaku beberapa bentuk pertelingkahan. Sebab itu makanya pertelingkahan dan perselisihan faham ini hendaklah diselesaikan segera, hendaklah diselesaikan dengan cara mengikut hukum syaraknya, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah An-Nisa itu. Dalam perbincangan kita pada pagi ini, kita mengambil peluang sementara untuk nak kita selepas ini ada urusan-urusan yang lain. Hari ini tuan-tuan, banyak juga kondangan pada hari ini di beberapa tempat yang kita akan raikan, kita akan kita akan tunaikan hajat-hajat sahabat-sahabat kita yang mengadakan keraian pada hari ini. Moga-moga dengan kehadiran kita itu akan memberikan kegembiraan kepada sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan kejiranan yang di kampung kita ini. Makanya kita ambil peluang untuk nak membincangkan satu perkara yang sangat penting tuan-tuan dalam penyelesaian masalah manusia berkaitan hubungan di antara keluarga ini. Apabila berlaku selisih faham, makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu bentuk petunjuk ataupun garis panduan yang tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 35 itu. Yang surah An-Nisa ayat 35 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ayat ini tidaklah terlalu panjang, sederhana dari segi ialah struktur ayat tersebut. Makanya di situ terdapat satu panduan tuan-tuan yang sangat penting untuk sama-sama kita fahami, bahawa apabila berlaku pertelingkahan antara suami isteri ini, terutamanya, walaupun ayat ini ditujukan kepada para wali dan juga para suami, makanya umum ayat boleh digunakan untuk semua keadaan pertelingkahan yang berlaku, supaya mesti diselesaikan segera dan jangan biarkan pertelingkahan ini berpanjangan, sebab dia akan mengundang kepada putusnya hubungan silaturahim sekalipun ke atas suami isteri. Walaupun suami isteri ini dia tidak putus dari segi hubungan perkahwinan, tetapi bila bertelingkah dan tidak bertegur sapa
sehingga memakan masa lebih daripada 3 hari, yang sebagaimana kita maklum daripada hadis Nabi SAW, makanya dia akan memutuskan hubungan silaturahim antara suami isteri. Hubungan rumah tangga tak putus, tetapi silaturahimnya putus. Ini juga akan mengundang kepada dosa, kerana memutuskan hubungan silaturahim antara keluarga. Dan tuan-tuan pun maklum, orang yang memutuskan hubungan silaturahim ni, yang tidak mahu bertegur sapa melebihi 3 hari, maka takkan cium bau syurga. Masuk syurga lagi lah tidak, cium bau syurga pun tidak, apalagi masuk ke syurga. Sebab itu Allah perintahkan segera selesaikan. Jangan dibiarkan. Sekurang-kurangnya tegurlah dengan ucapan, misal kata beri salam, walaupun kita masih marah, kita masih namanya ada perkara yang tidak puas hati, yang belum selesai daripada punca-puncanya, tapi sekurang-kurangnya tegurlah dalam tempoh 3 hari itu. Tegurlah dengan cara memberi salam, Assalamualaikum, kan? Dan kemudian terpulanglah kepada pihak yang satu lagi itu, sama ada dia nak jawab atau tidak, terpulang. Yang penting kita sudah namanya mendahului untuk nak namanya menghubungkan balik silaturahim yang terjalin tu, yang akhirnya menjadi putus disebabkan berlaku pertelingkahan. Baik, bagaimana kaedah apabila pertelingkahan ini berlaku dan untuk nak diselesaikan dengan segera, dengan cepat? Makanya dalam surah An-Nisa ayat 35 ini, bagaimana kita artinya memahami ayat-ayat hukum untuk nak kita mengambil panduan dalam menyelesaikan masalah antara manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa in khiftum, sekiranya kita bimbang, syiqaqa bainihima, berlaku pergaduhan. Syiqaq itu bermaksud perbalahan, pergaduhan, pertelingkahan. Bainihima, bainihima ni di antara kedua pihak. Artinya dalam hubungan suami isteri, di antara suami dan isteri. Kalau kita bawa kepada kemasyarakatan, umpamanya jiran dengan jiran, makanya di antara kejiranan. Kalau kita bawa kepada hubungan di antara pemimpin dengan rakyat, makanya bainihima tu bermaksud di antara pihak pemimpin dan satu lagi umpamanya pihak yang dipimpin. Kalau kita bawa dalam segi hubungan antara pekerjaan umpamanya, makanya bainihima tu membawa maksud di antara ketuanya dengan pekerjanya. Artinya ialah bila Allah sebut syiqaq, syiqaq ini perbalahan, pertelingkahan, pergaduhan, perselisihan, yang manusia ini tak akan sukar untuk nak dibawa supaya sependapat tu kadang-kadang jadi sukar. Makanya apa yang Allah nasihatkan pada manusia, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, dalam hubungan antara suami isteri ni supaya didamaikan segera, makanya Allah bagi tahu, lantiklah dan pilihlah ataupun carilah hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, carilah orang tengah di antara dua pihak itu, iaitu orang tengah yang mewakili pihak suami satu orang dan orang tengah yang mewakili pihak isteri satu orang. Itu baru betul, tuan-tuan. Kita pun cari orang tengah juga bila ada masalah-masalah antara keluarga ini, ataupun masalah-masalah antara rakan-rakan bila selisih faham, ataupun ada berlaku selisih faham dengan di tempat kerja umpamanya, ataupun selisih faham dalam keluarga. Memang biasanya kita akan cari orang tengah, kan, yang untuk nak membantu, namanya memberi nasihat,
Tapi selalunya yang kita cari orang tengah ini satu orang aja, kan? Satu orang saja. Sebenarnya Allah perintahkan cari orang tengah 2 orang, tuan-tuan. Itu baru betul, baru menepati hukum, menepati saranan Allah dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 35. Artinya Allah perintahkan cari orang tengah itu 2 orang. Ya. Kenapa, tuan-tuan, 2 orang? Kerana 2 orang ini dia akan memudahkan perbincangan, dia akan memudahkan penyelesaian, dia akan memberi pandangan yang berbagai. Dan 2 orang tengah ini dia akan namanya sama-sama saling membantu memikirkan bagaimana untuk nak mencari punca masalahnya apa, dan kemudian dicadangkan jalan penyelesaian. Artinya dua-dua orang tengah ni dia akan sama-sama berfikir, sama-sama untuk nak bantu, dan dia akan tidak menjadi beban pada orang tengah ini. Kerana kalau kita ambil orang tengah ini satu orang, maka dia akan menyebabkan satu orang ini saja yang berfikir untuk menyelesaikan masalah 2 orang. Jadi satu orang ini, tuan-tuan, kadang-kadang tertekan juga, kadang-kadang jadi stres. Dia pun ada masalah dia sendiri. Kita minta bantuan dia untuk bantu kita selesaikan masalah kita antara 2 pihak. Jadi dia sudi bantu. Ialah mungkin kerana dia ada hubungan kawan baik kita, dan dia kesian pada kita, melihatkan umpamanya kita ada berbalah ya, dengan isteri ke, dengan suami ke, dan akhirnya murung, pergi kerja murung, kan, kerja tak siap-siap, kesan namanya berbalah di antara keluarga, kerap datang kerja lambat, kan. Kadang-kadang ada setengah orang bila bergaduh suami isteri cepat pula sampai pejabat, tapi baliknya lambat betul. Kadang-kadang tak balik langsung, tidur kat pejabat. Saya ada, tuan-tuan, staf saya kan sampai tidur kat pejabat pun ada. Saya tanya kenapa tak balik, dah pukul 7. Tak apalah ustaz, tak ada apa saja nak balik lambat. Orang semua dah balik, tuan-tuan, dah balik dah, tinggal dia. Masa tu saya pun balik lambat sebab tugas pun banyak lagi, tak siap, cadang nak sambung besok lah. Saya nak matikan tutup lampu pejabat tu, kan. Kalau tengok bila tutup lampu pejabat, ada orang, ada bunyi, nanti jangan tutup dulu, ada orang lagi. Rupanya ada satu orang staf saya, tengah namanya duduk di kerusi tu menung aja. Jadi saya tanya, kenapa tak balik lagi? Kan? Tak apalah ustaz, banyak kerja. Tak apalah, kerja tu sambung aja lah besok, kan? Sambung besok aja. Jadi maknanya ini dah waktu balik. Baliklah, dah pukul 7 dah. Sepatutnya boleh balik pukul 5, 5.30 ke. Dah pukul 7 baliklah. Tak apalah ustaz. Asyik tak apalah. Saya kata baliklah sebab saya nak tutup pintu ni. Dengan nak tutup lampu semua. Tak apalah ustaz, baliklah dulu. Jadi saya tanya, kenapa? Sebab saya dah nampak dia 2-3 hari ni balik lambat. Ada sekali itu balik dia sampai lepas maghrib, ada sekali sampai balik lepas isyak, kan? Jadi saya tengok atas meja dia satu masa tu kok ada ubat gigi, ada sabun atas meja. Di pejabat kok ada sabun, ada ubat gigi, kan? Lepas tu ada tuala di bawahnya. Saya tanya dia, rupanya tidur dekat masjid, tidur dekat pejabat. Jadi saya selidik-selidik, rupanya ada selisih faham dengan isteri. 2-3 hari tak balik, tuan-tuan. Ya. Tidur di pejabat. Jadi artinya memberi kesan yang tak cantik lah dalam hubungan keluarga. Sebab itu saya nasihatkan dia supaya balik. Saya kata, jangan buat cara begini. Dia takkan menyelesaikan masalah. Ya, sebab dah 2-3 hari berada di pejabat, tidur di pejabat. Jadi saya kata tak elok begini. Pergi dapatkan isteri dan bincang baik-baik, saya kata. Sebab itu, tuan-tuan,
kaedah nak menyelesai cara yang betul supaya perbalahan segera berhenti, maka Allah bagi tahu, pilihlah orang tengah yang mewakili satu pihak dan satu lagi mewakili satu pihak. Baru betul. Makanya dia disebut sebagai hakam. Ya, hakam ini membawa maksud wakil ataupun orang tengah, bukannya hakim. Hakim lain. Hakim ini ialah seseorang yang arif tentang bagaimana untuk nak mengadili juga perbalahan ataupun tuntutan antara dua pihak, supaya ya, dua-dua pihak ini sekiranya diambil haknya secara tidak betul, makanya hakim akan mengadili dan memutuskan suatu keputusan untuk memulangkan semula haknya yang diambil secara tidak betul. Itu hakim. Tapi ini ialah hakam. Hakam ini senang mudah nak kita faham, ialah orang tengah, wakil. Orang tengah atau wakil. Artinya kalau perbalahan berlaku antara suami isteri, makanya isteri ni pilihlah wakil dia. Suami ni pula pilihlah wakil dia. Untuk nak dua-dua wakil ni, orang tengah ni bincang antara dua pihak. Sebab di antara dua pihak suami isteri ni sudah tak boleh bincang. Sebab itu dia mesti menggunakan orang tengah, menggunakan wakil. Ya. Kemudian Allah sebut ada syarat untuk nak memilih orang tengah ini. Allah sebut syaratnya tak banyak, tuan-tuan. Syaratnya satu saja. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 35 itu, syaratnya ialah yurida islaha. Itu sambungan dia daripada ayat tadi. Ya, Allah sebut wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Syarat nak pilih orang tengah, Allah bagi panduan yurida islaha. Tak banyak, tuan-tuan, syaratnya untuk nak kita pilih orang tengah ni. Tak banyak. Ya, Allah bagi tahu satu je syarat dia. Iaitu apa? Sekiranya orang tengah ini memang berniat untuk nak mendamaikan. Itu saja syaratnya. Sebab itu kalau tuan-tuan memilih orang tengah untuk nak membantu apa juga penyelesaian masalah, tuan-tuan tengok, tanya dia, boleh tak ya, awak bantu saya untuk selesaikan masalah saya? Kalau dia kata boleh, insya-Allah saya cuba bantu, insya-Allah. Itu namanya bolehlah kita pilih. Ya, memang betul lah niat seseorang kita tak dapat nak tahu, sebab niat tu di hatinya. Tapi jawapannya itu boleh kita gunakan untuk meyakinkan diri kita bahawa dia boleh membantu. Ada setengah orang bila ditanya, boleh tak tolong ni, bantu saya? Tengoklah. Kalau tengoklah tu, cari orang lain lah. Dia kalau sebut tengoklah tu, itu memang tak ada cadang pun untuk nak bantu. Tengoklah, dia kata tengoklah. Tapi kalau kita tanya, boleh tolong? Boleh, insya-Allah, boleh. Boleh. Bila tu ya, cadang untuk nak bincang, itu dia ada kesungguhan. Ya, kita boleh tahu, tuan-tuan, daripada respon, daripada jawapan seseorang yang betul-betul nak bantu ke tidak. Ya. Tapi kalau ditanya, boleh tolong? Tengoklah, kan? Tolonglah, nantilah. Tolonglah, aku ada masalah ni, sendirilah selesaikan. Itu senang, kita dah tahu dah, takkan boleh nak bantu, kan? Ya. Atau kita tanya, boleh tolong? Aku pun ada masalah juga. Itu sama jugalah tu. Kadang-kadang dia pula tawarkan, okey, aku boleh tolong dengan syarat engkau tolong aku. Itu minta balasan pula. Ya. Lepas kita tolong dia, kemudian syaratnya lepas ni engkau tolong aku pula. Itu macam nampak tak ikhlas saja. Kan? Pertolongan yang kita beri seharusnya ialah ya, tanpa balasan. Ini kalau ada balasan, disyaratnya untuk nak ditolong dengan syarat nanti kau tolong aku balik. Ya? Kalau dua-dua tu maknanya setuju, tak apalah. Tapi tak berapa cantik lah pertolongan mengharap balasan. Kan? Pertolongan seharusnya ikhlas. Kan? Kemudian kalau satu masa kita dalam kesusahan dan dia namanya ya, ingat kita dan dia bantu kita, itu atas namanya keadaan Allah untuk nak gerakkan hatinya membantu kita. Tetapi tidaklah kita meletakkan syarat pertolongan untuk nak beroleh balasan.
Sebab itu tuan-tuan, syaratnya Allah bagi tahu nak cari orang tengah ni nak membantu kita ialah kalau betul-betul orang tengah ni memang berniat untuk mendamai. Sebab ada orang tengah yang kita nak minta pertolongan, dia bukan niat untuk mendamai, dia ada niat lain. Dia tahu dah dua-dua orang ini berbalah suami isteri, kan? Kemudian akhirnya entah macam mana kita minta tolong, dan dia kata boleh, aku boleh tolong. Sekali bila ditolong, rupa-rupanya bukannya makin elok, makin gaduh lagi besar. Dia sampai namanya bawa cerita, bawa berita, bawa namanya masalah kita ini diceritakan pula dengan kawan dia. Kau tahu tak yang seorang ni kawan kita ni bergaduh suami isteri, kan? Aku dah nasihatkan dia lah, tak jadi-jadi juga. Ni namanya dia bocor rahsia. Bocor rahsia masalah kawan dia tu yang masalah rumah tangga, kan? Aku dah agak dah dia ni memang jelah macam mana lah isterinya nak elok dengan dia ni pun perangainya pun teruk juga. Dia mencerita pada orang lain. Ini bukan maknanya ialah untuk nak lagi mendamai, ini lagi mengeruhkan keadaan, menyebar cerita lagi. Itu jadi masalah kalau orang tengah begini. Orang tengah ni mestilah dalam keadaan namanya amanah, jujur untuk menjaga rahsia. Jadi artinya tuan-tuan, katalah si pihak suami melantik atau memilih ayahnya sebagai orang tengah, isteri pun memilih ayahnya sebagai orang tengah. Jadi dua-dua namanya besan ke biras yang dua-dua ni? Besan. Besan. Kadang-kadang keliru juga tuan-tuan antara biras dengan besan. Satu lagi beras lain. Beras susah nak jumpa sekarang. Besan senang jumpa. Besan senang jumpa, biras senang jumpa, beras saja susah nak jumpa. Beras yang murah. Jadi artinya besan dengan besan ini dia akan bincang. Bincang apa punca masalah ni dua-dua orang ni bergaduh. Syaratnya dua-dua ni besan dengan besan memang berniat untuk nak mendamai lah. Jadi dia akan selesai. Memang akan selesai tuan-tuan. Kalau digunakan betul kaedah ini, dia akan selesai. Dia akan selesai. Kenapa? Kerana itulah panduan, itulah formulanya yang Allah bagi. Sebab Allah saja yang tahu masalah manusia di cara nak menyelesai. Sebab itu makanya bila Allah yang cipta kaedah ini, dah tentu kaedah ini berkesan. Sebab itu makanya bila berlaku saja perbelahan, lantiklah. Sebab saya pun tuan-tuan pernah dilantik sebagai wakil satu pihak untuk nak bantu selesai. Sebab waktu itu saya tanya kenapa tak pilih kalangan keluarga. Dalam hukum Allah SWT ini mengutamakan pilih dululah daripada kalangan keluarga, supaya perkara itu dalam lingkungan keluarga saja, tidak namanya tersebar. Saya tanya kenapa tak lantik keluarga. Dia kata, Ustaz, saya risaulah. Dia kata nanti berat sebelah. Kadang-kadang risau juga melantik dalam kalangan keluarga jadi berat sebelah. Sebab dulu pernah ada satu kes yang mana ialah dalam undang-undang, tuan-tuan, dalam ini sebagai makluman tambahan, dalam enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Selangor ni, dia ada satu peruntukan dalam undang-undang tu, iaitu Seksyen 47/5 yang memperuntukkan boleh bentuk jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai ini pun sebenarnya berdasarkan daripada ayat ini, untuk nak dibawa penyelesaian antara suami isteri ini, bawah namanya seksyen tadi itu, untuk nak bentuk jawatan kuasa pendamai. Jadi jawatan kuasa pendamai ini ada pengurusinya. Pengurusinya daripada kalangan pegawai di pejabat agama lah. Kalau pejabat agama Kuala Langat ni ada kes-kes suami isteri, misalnya kata berlaku permohonan cerai, isteri mohon cerai, kemudian suami tak setuju, biasanya hakim akan bawa kepada pembentukan jawatan kuasa pendamai supaya dibincang. Sebab seorang nak cerai, seorang tak nak.
Kalau dua-dua memang setuju nak pisah, itu senang. Atau dua-dua setuju akhirnya dibincang-bincang, setuju berbaik semula, itu senang. Tapi kalau seorang nak minta cerai, seorang lagi tak nak, ini namanya bercanggah. Sebab itu mahkamah dia akan bawa naik kepada jawatan kuasa pendamai. Tuan-tuan boleh faham ya? Menung nampak pagi-pagi sikitlah cerita undang-undang sikit kan, sebelum nanti kita sarapan di kafe masing-masing, di rumah masing-masing sarapan. Yalah, ada pergi nak sarapan lagi banyak, pergilah kondangan pagi-pagi datang kan. Bolehlah namanya rewang-rewang dekat bahagian masak-masak belakang tu. Kalau nak makan dulu pun dah boleh. Jadi tuan-tuan, kalau yang kepada namanya proses perundangan, dia akan bentuk jawatan kuasa. Jawatan kuasa pendamai namanya. Jawatan kuasa pendamai ni dia ada pengurusinya. Pengurusi, sebab saya pernah jadi pengurusi jawatan kuasa pendamai. Jadi sedikit sebanyak gambaran tu kita nampak. Tapi waktu saya bantu untuk nak kendalikan jawatan kuasa pendamai ni, masa itu pasangan yang namanya seorang nak bercerai, seorang tak nak tu, hakim arahkan bentuk jawatan kuasa supaya bincangkan baik-baik, supaya jangan bertelagah dalam dewan bicara itu. Makanya saya tanya siapa wakilnya, dua orang bila dah datang semua kan, bawa ke satu bilik, kita bincang, ada sidang namanya jawatan kuasa pendamai itu. Saya tanya siapa wakilnya. Rupa-rupanya suami lantik maknya, isteri pula lantik maknya. Dua-dua lantik maknya. Namanya besan dengan besan. Saya dalam hati, ni macam mana nanti bincang ni? Boleh ke tidak ni? Dalam hati je lah ya? Sebab tengok gayanya bila dilantik maknya, yang dilantik itulah, tengok gayanya daripada kaunter depan masuk tu, saya tengok dua-dua orang tu besan dengan besan, tak ada bersalam apa. Macam nampak ada selisih faham, besan dengan besan juga ke, sampai tahap macam tu. Lepas tu mak si isteri pandang tempat lain, mak si suami pandang tempat lain. Wah, ini dah lain macam saya tengok kan. Tapi dia dilantik sebagai wakil, tak bersalam masa di depan tu masuk. Kemudian kan, bila saya panggil dua-dua, makanya yang wakil-wakil ni, mak si isteri pun masuk, mak suami dia tunggu yang mak isteri tu masuk, biasa dia masuk dulu, kemudian barulah masuk. Jadi saya nampak macam hubungan tu ada namanya masalah ke antara besan-besan. Jadi bila dimulakan namanya lah perbincangan, jadi saya pun mintalah si isteri tu yang nak minta cerai tu, saya tanya apa puncanya nak minta cerai. Dia pun bercerita. Kemudian saya tanya pada suami kan, apa sebenarnya masalah yang berlaku. Dia pun cerita gini. Kemudian yang ketiga pula, baru saya tanya kepada wakil-wakil, apa pendapat. Saya tanya wakil isteri, apa pendapat puan tentang masalah dua orang ni. Saya tak ada nak bagi pendapat ustaz, tak ada nak bagi pendapat. Habis tu kan puan dilantik sebagai wakil, bagilah pandangan. Pandangan bukan pandangan, tapi ini kira keputusan. Keputusan apa? Keputusan eloklah anak perempuan saya diminta cerai. Bagus. Lain macam pula. Orang nak minta pandangan, apa jalan penyelesaian dia kan? Jadi dia kata bagus sangat anak saya minta cerai gitu. Oh, lain macam. Lepas tu saya tanya wakil pihak suami, emaknya juga. Kemudian emaknya cakap, memang elok sangat ustaz dia orang berdua ni bercerai. Saya dah menyampah dah tengok, dah menyampah pula. Kemudian bila dia yang emak suami pula bercakap, saya dah menyampah dengan menantu saya tu kan.
perangai tak senonoh. Keluarlah ayat-ayat macam tu. Jadi bila mak isteri dengar anaknya tu disebut oleh namanya lah biasanya perangai tak senonoh, dia tak boleh tahan maknya yang isteri tu. Mak yang isteri tu apa lagi? Senangnya cakap. Dia keluarlah ayat-ayat macam tu. Kan? Senang-senang dia tuduh anak kita perangai tak senonoh. Yang anak awak tu pun sama. Dah. Sekali tuan-tuan, dua-dua suami isteri dah diam, maksudnya dah diam. Sekali tu yang bergaduh besan dengan besan. Besan dengan besan yang gaduhnya pula. Saya kata ni apa cerita ni? Wakil-wakil gaduh pula. Kan? Padahal itu ialah masalah si anak, bukan masalah besan dengan besan. Besan dengan besan sepatutnya jangan bergaduh. Sebab saya kata puan-puan semua ni dilantik sebagai wakil untuk nak bantu cari jalan penyelesaian. Janganlah bergaduh. Kan? Alah ustaz ini, kan, yang si mak isteri bagi tahu sebenarnya saya dulu cadang menantu saya bukan dia, lain orangnya, tapi tiba-tiba kok dia. Kan? Jadi mulalah keluar sejarah-sejarah lama. Jadi dia ceritanya tuan-tuan, sejarah-sejarah lama tentang macam mana boleh jumpa apa semua. Saya kata saya bukan nak itu, sejarah lama tu masing-masing dah tahu, tapi saya nak tahu puncanya apa. Itu aja. Kan? Sudahnya jadi gaduh besan-besan tuan-tuan. Itu jadi masalah di situ tu. Ya? Apabila mungkin dalam keadaan tersilap dalam memilih orang tengah. Sebab itu makanya kalau tersilap dalam memilih orang tengah, maka dia akan jadi masalah. Makanya akhirnya tuan-tuan, sebab saya tak dapat lagi nak membawa kepada satu kesepakatan. Kerana apa? Kerana pihak suami masih lagi bertegas untuk nak tidak lepaskan isteri, dan pihak isteri pula minta dilepaskan juga. Ini yang jadi tergantung masalah di situ. Dan wakil-wakil pula tidak membantu. Akhirnya tuan-tuan, saya keluarkan satu laporan, panjangkan ke mahkamah supaya wakil-wakil ini ditukar. Saya kata ditukar kepada wakil yang lain kerana dia tidak membantu nak menyelesaikan masalah. Jadi sebab tu tuan-tuan, pengurusi jawatan kuasa pendamai ni dia boleh mencadangkan kepada mahkamah supaya tukar wakil-wakil orang tengah kepada orang yang lebih namanya lah membawa kepada perbincangan itu maknanya lebih baik. Jadi akhirnya hakim tukar orang lain. Jadi bila tukar orang lain, barulah boleh berbincang dalam segi untuk nak menyelesaikan namanya masalah dua-dua pihak ini. Ini sangat penting tuan-tuan dalam memilih orang tengah. Sebab itu akhirnya kalaulah kita memilih wakil-wakil ni orang yang betul, orang yang boleh mendamaikan, apa jaminan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ialah masalah yang dihadapi oleh dua pihak ni? Allah bagi tahu yuwaffiqillahu bainahuma. Ini keputusannya. Bila betul-betul lantik orang yang betul, ya, maka Allah bagi tahu yuwaffiqillahu bainahuma, nescaya Allah akan damaikan dua-dua pihak sebab dibantu oleh orang tengah yang namanya berusaha untuk mendamaikan. Allah jamin tuan-tuan, kalau orang tengah ni betul berniat untuk mendamai, makanya Allah bagi tahu yuwaffiq. Yuwaffiq tu bermaksud maka Allah akan jadikan dua-dua pihak ni bersepakat untuk nak berbaik, bersepakat untuk nak berdamai sebab atas nasihat orang tengah yang memberikan nasihat yang betul. Ini kaedahnya, ya. Dan Allah bagi tahu kenapa? Kerana Allah mengatakan innallaha kana aliman khabira. Allah ini maha mengetahui masalah manusia, dan pengetahuan Allah amat mendalam tentang masalah sebenar yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Sebab itu Allah saja yang tahu apa yang ada dalam hati tiap-tiap orang ini. Yang namanya tak puas hati ni, selain daripada tuan punya badan yang tahu apa masalahnya, makanya Allah
Maha mengetahui apa yang terbuku dalam hati ni, dan akhirnya Allah bagi tahu cara nak selesai. Carilah orang tengah, tetapi orang tengahnya dua orang. Ini baru betul tuan-tuan dalam menyelesai masalah, ya. Dan dalam segi perundangan, makanya ia dikanunkan. Ada dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam di Selangor yang macam saya sebut tadi, di bawah peruntukan Seksyen 47 Subseksyen 5. Itu namanya bagaimana untuk nak selesaikan. Dia puncanya macam mana pembentukan jawatan kuasa tu boleh berlaku. Dia punca disebabkan begini. Satu pihak terus minta cerai, satu pihak lagi tak setuju. Biasanya begitu. Satu pihak minta cerai, satu pihak lagi tak setuju. Dan kemudian akhirnya untuk nak supaya tak sepakat lagi ni boleh disepakati, maka hakim pindahkan supaya berbincang namanya dengan jawatan kuasa pendamai di bilik lain. Supaya dalam mahkamah dewan bicara tu tak jadi berbalah, tak jadi gaduh, tak jadi macam-macam. Kan? Sebab dalam bicara dewan mahkamah tu ramai orang lain yang sedang menunggu kes, ya. Jadi bila orang lain sedang menunggu kes, kemudian dibicarakan satu kes ini, kemudian kalau berbalah nanti keluar semua rahsia-rahsianya, dan kemudian orang lain nanti jadi tahu. Sebab tu hakim nak supaya rahsia-rahsia rumah tangga berbalah ni dapat dipelihara, dibincang di satu bilik lain. Satu bilik lain yang dibentuk daripada jawatan kuasa pendamai. Ya, sebab kadang-kadang di mahkamah ni pun tuan-tuan ada wartawan, ada pemberita. Ada wartawan. Sebab tu kadang-kadang keluar berita, ya, kes bergaduh gini bergaduh. Bergaduh sebab apa? Puncanya suami kahwin satu lagi. Dah kahwin satu lagi jadi gaduh. Isteri seorang yang ni minta cerai pasal dapat tahu suami kahwin satu lagi senyap-senyap. Jadi marah isteri, tak puas hati, minta cerai. Jadi keluarlah namanya rahsia-rahsia rumah tangga dalam dewan bicara. Sebab tu hakim nak jaga bila supaya selisih faham ni tak berpanjang-panjang, tak nanti didedahkan semua, hakim pindahkan kepada bilik lain di bawah namanya pembentukan jawatan kuasa pendamai. Inilah yang diberitahu, yang dinasihatkan, yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat, ya, 35 surah An-Nisa, tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Gitulah dia punya kisah ayat ini. Bagaimana untuk nak kita fahami dan kaedah-kaedahnya untuk nak namanya membawa kepada suatu bentuk penyelesaian dengan segera, ya? Dan sebagai kesimpulannya tuan-tuan, saya ingin kongsikan tuan-tuan ada satu amalan yang diamalkan oleh sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayat ini tuan-tuan ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas buntu untuk nak bawa tentera-tenteranya menyeberangi satu namanya lah lautan tu tidaklah besar, lautan untuk nak menuju ke kota Al-Madain di di Iraq yang diperintah pada waktu itu oleh kerajaan Rom. Waktu itu kerajaan yang paling besar tuan-tuan, yang paling hebat, Rom dengan Parsi. Rom di Iraq, Parsi di Iran. Sebab tu orang Iran ni kita tahu, ya, daripada kalangan bangsa Parsi, ya, daripada namanya pemerintahan dulu. Jadi apabila Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia bawa tentera dia sampai ke satu kawasan. Jadi nak masuk ke kota Al-Madain ada satu namanya perairan yang dalam. Masuk kota Madain ada satu perairan yang dalam. Kemudian Sa'ad tak ada kenderaan macam sampan, bot, tak ada, kapal tak ada. Yang ada kudanya dengan ialah unta untuk membawa tentera untuk nak menawan semula kota Al-Madain yang dikuasai oleh tentera Rom. Jadi tuan-tuan, Sa'ad ini sahabat Nabi yang kuat namanya pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya Sa'ad bermunajat kepada Allah dengan tentera-tenteranya, dan kemudian Sa'ad memohon bantuan daripada Allah. Dan apa yang Sa'ad bin Abi Waqqas baca? Sa'ad membaca berulang-ulang kali ayat daripada surah Yasin ayat 38. Ayat surah Yasin ayat 38 bunyi ayatnya,
wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Itulah yang saat ulang-ulang memohon kepada Allah supaya Allah memberi jalan keluarnya bagaimana nak menyeberang perairan itu menuju ke Kota Madai. Dan akhir tuan-tuan, dengan tekad dan hati yang kuat tawakal kepada Allah, setelah selesai saat bermunajat, maka saat menyeru tentera-tenteranya bahawa yakinlah dengan bantuan Allah kita boleh menyeberangi perairan ini. Jadi tentera saat jadi macam ragu-ragu, air depan tu perairan, tuan-tuan, macam mana nak lalu dalam pula tu. Maka dia syarat bagi tahu bantuan Allah akan tiba, yakinlah, jangan ragu-ragu. Maka saat memulakan perjalanan dia masuk ke perairan tu. Jadi tentera muslimin jadi pelik, tuan-tuan, pada waktu itu. Kenapa saat tak tenggelam masuk dalam air? Saat didapati oleh tentera-tenteranya dan disaksikan sendiri oleh Salman Al-Farisi, saat menaiki kuda dia terus lalu atas air tadi sampai ke seberang jalan, sampai ke seberang kawasan sana tanpa tenggelam. Itu yang Salman Al-Farisi pelik, macam mana saat boleh lalu tanpa tenggelam. Sehingga kan Salman Al-Farisi bagi tahu, kalaulah ada barang jatuh daripada kuda masuk ke air tadi, barang tu tak tenggelam, boleh ambil balik. Bermakna tuan-tuan, Allah jadikan perairan tadi boleh dilalui tanpa tenggelam. Tak ada jambatan, tak ada guna sampan, tak ada guna bot, tak ada guna kapal, tak ada. Lalu saja atas air itu. Dan tentera muslimin masa itu tengok saat lalu atas air itu, maka semakin kuat keyakinannya kepada bantuan Allah. Akhir tentera muslimin pun ikut sama dan lalu atas air tadi dan tidak tenggelam. Sampailah ke kawasan sana dan akhirnya berjaya masuk ke Kota Al-Madain dan menakluk semula Kota Al-Madain. Sebab tu tuan-tuan, itulah keyakinan Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat tinggi kepada bantuan Allah. Dan sahabat Nabi ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mengetuai tentera muslimin ini, memberi semangat yang tinggi kepada tentera-tenteranya. Jangan ragu kepada kuasa Allah SWT seketika mana kita dalam keadaan genting namanya. Sebab itu tuan-tuan, kisah ini tuan-tuan boleh baca dalam kitab Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memimpin tenteranya untuk memasuki Kota Al-Madain dan akhirnya berjaya melalui perairan tadi tanpa tenggelam. Ibaratnya kita jalan dah jadi makna lalu atas air tanpa tenggelam. Itulah kehebatan para sahabat-sahabat Nabi yang apabila tuan-tuan dalam keadaan namanya berlaku satu bentuk bagaimana ialah kebuntuan dalam perkara untuk nak menyelesaikan masalah, maka mereka akan bermunajat kepada Allah, memohon bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sekiranya kita ada masalah, ada namanya perkara kecemasan, makanya tuan-tuan bacalah ayat ini berulang-ulang kali. Dalam surah Yasin ayat 38 yang membawa maksud di mana ialah Allah yang mentakdirkan semua perkara ini berlaku dan Allah Ta'ala boleh mengubah takdir kepada sesuatu yang lain atas permohonan hambanya, untuk nak hambanya dapat namanya ialah jalan keluarnya untuk nak dihindari daripada sebarang bentuk kemudaratan. Jadi sekian saja tuan-tuan, semoga ada kebaikan yang kita boleh dapat daripada kisah-kisah sahabat Nabi ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang sentiasa kuat keyakinan kita kepada bantuan Allah dan pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.